Kita bertenang sama-sama doa dalam hati, doa dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus memimpin pelajaran Kidung, sila lihat Kidung bilangan 396. 396. Ayat yang pertama. Bukan setia, sebab ku dipercaya. Bukan suci, sebab ku dikasihi. Bukan kuat menanggung semua. Ayat yang kedua. Menjadi teman bagianku. Dengan tulus hati, sepatu lemah. Ayat yang ketiga. Bukan berjauh dalam kesibukan. Kita lihat lagi Kidung bilangan 397. 397. Ayat pertama. Ayat kedua. Jangan kau tunda lagi. Di hati merapati. Mengapa tak sekarang datang kepada Yesus? Mengapa tak sekarang datang kepada Yesus? Ayat ketiga.
keempat. Kita lihat lagi Kidung Bilangan 398. 398. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Kita lihat lagi Kidung Bilangan 399. 399. Ayat yang pertama.
kedua. Ayat yang ketiga. Ayat yang keempat. Kita lihat lagi hitung bilangan 400. 400. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga.
Puji Tuhan, pimpin kidung sampai di sini saja. Haleluya. Kita berhimpun, sila berdoa dalam hati. 我们积极请同心默祷。 Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mulakan kebaktian kita. 奉主耶稣基督圣名开始我们的聚会。 Pertama-tama mari kita memuji Tuhan, Kidung Bilangan 304. 首先，我们来唱诗304首。 Umat dunia berdosa, tinggalkan Allah, menikmati sang dunia, sesat tak sedang. Kalau harta telah sirna, sengsara tiba, ditinggalkan sahabat sebatang kara, tinggal di tempat asing, tiada teman. Lapor sengsara, sandar siapakah? Tiada orang yang mau mengasihani. Rohani hampir mati, siapa yang ingat? Anak hilang teringat, Bapa di rumah. Untuk apa berkelana, menderita susah? Lebih baik pulanglah, temui Bapa. Telah berdosa, kini bertobat. Allah Bapa di surga, Maha Pengasih. Anak hilang kembali, Bapa menyambut. Beri jubah dan makanan, peluk kasih, karena dia telah hilang, kini kembali. Silakan duduk. 请坐。 Amat bersyukur atas kasih karunia dan rahmat Tuhan, dapat lagi kita bersama-sama dalam kebaktian melalui online ini. 感谢神的看顾带领，我们能够再一次的在线上聚会。 Sungguh banyak dan tidak terhingga berkat kasih karunia Tuhan melimpah kepada kita. 神给予我们的恩典是丰盛的， Biarpun di tengah-tengah pandemik yang melanda ini, tapi kita berada dalam keadaan yang baik-baik saja. 虽然我们还是当在疫情之中，可是我们都还是很好的。 Dan syukur sekali kepada Tuhan karena kita mulai dapat melaksanakan aktiviti ibadah kita seperti biasa. 非常的感谢神，我们能够
再一次的和以往一样的进行敬拜。 Semoga ini akan berterusan dan semakin lama semakin pulih seperti biasa. 希望这个能够持续，也能够恢复像从前一样。 Seterusnya sebelum kita membuka Alkitab, merenungkan sedikit firman Tuhan, kita akan berdoa. 接下来，在我们还没有打开圣经、思考神的话之前，我们要来祷告。 Kita mengucap syukur dan kita memohon pimpinan Tuhan dari awal sampai akhir kebaktian kita. 我们感谢神，也求主由始至终带领我们的聚会。 Mari kita sehati sujud berdoa. 我们来同心跪下来祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Tuhan hari.
Haleluya. Salam damai sejahtera. Selamat beribadah kepada semua saudara dan saudari, rekan sekerja, pendeta, diaken, penatua, semua saudara dan saudari, kawan-kawan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. 哈利路亚！相在主里所亲爱的传道、执事、长老、同龄弟兄姊妹们，问候平安。 Kita sangat melimpah dengan syukur atas pimpinan Tuhan dapat bersama-sama dalam kebaktian ini. 我们非常感谢神的带领，能够再一次的聚会。 Pada kali ini perkongsian firman Tuhan yang ingin saya sampaikan ialah tukang sihir masuk Kristen. 这一次要与大家分享的题目是邪术师成了基督徒。 Mungkin saudara dan saudari pernah mendengar atau menonton dalam channel YouTube. 可能弟兄姊妹们有在 YouTube 频道里面有观看过， Banyak ya mereka yang dahulunya tukang sihir menjadi percaya atau masuk Kristen. 有很多从前是邪术师，现在成为了基督徒。 Hal ini menggemparkan dan diwar-warkan melalui media. 这件事情震撼了很多人，而且也在媒体上很大的宣传。 Tapi sebenarnya jauh sebelumnya sudah pernah terjadi tukang sihir masuk Kristen. 但是其实在很久以前都已经有了邪术师成了基督徒。 Mari kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 8. 我们来看《使徒行传》的第8章，《 Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 9 sampai ayat 13. 使徒行传》第8章第9节到13节。 Ayat 9, 第9 seorang 节， yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. 第9节，有一个人名叫西门，向来在那城里行邪术，妄自尊大，使撒玛利亚的百姓惊奇。 Ayat 10, semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. 第10节，无论大小都听从他说，这人就是那称为神的大能者。 Ayat 11, dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. 11节，他们听从他，因他久用邪术使他们惊奇。 Ayat 12, tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. 12节，及至他们信了腓利所传神国的福音和耶稣基督的名，连男带女就受了洗。 Ayat 13, Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. 13节，西门自己也信了，既受了洗，就常与腓利在一处，看见他所行的神迹和大异能，就甚惊奇。 Seorang tukang sihir yang hebat masuk Kristen. 一个很厉害的邪术师成了基督徒， Memang sesuatu yang menggemparkan, saudara. 这确实是一件很震撼的事情。 Daripada peristiwa ini ada pengajaran penting bagi peneguhan kita, ya, peneguhan iman kita. 从这件事情上有一个对我们信仰巩固有教训。 Yang pertama, kuasa iblis dikalahkan. 首先是打败了魔鬼的能力。 Ada dua tokoh yang diperkenalkan di sini. 这里有介绍2个人物， Filipus, seorang penginjil atau hamba Tuhan. 腓利是神的仆人，是传道的。 Seorang lagi si tukang sihir bernama Simon. 另外一个人名叫西门，是行邪术的。 Tentulah kedua orang ini jauh berbeza. 这2个人当然是有大不同。 Filipus
pemberita kebenaran itu memberitakan Yesus. 腓利是宣传神的道，宣传真理。 Simon, si tukang sihir itu memberitakan kepalsuan dengan kuasa sihirnya. 西门是行邪术的，就宣传了这个邪术的事情。 Kedua, Filipus menarik orang percaya kepada Yesus dengan berita Injil. 第二，腓利以福音来去带人信主。 Simon menarik orang dengan perbuatan sihirnya. 西门行了他的邪术来吸引别人。 Yang ketiga, Filipus dapat melakukan mukjizat seperti kesembuhan melalui kuasa Allah. 第三，腓利所行的神迹是透过神的能力， Tetapi Simon melakukan perbuatan ajaib dengan ilmu sihirnya. 可是西门却行出大能，是透过邪术。 Dan Alkitab menyatakan setan atau iblis adalah dalang di sebalik kuasa sihir. 圣经里告诉我们，这行邪术的后面就是有魔鬼。 Yang keempat, 第四， Filipus menarik orang kepada Yesus dengan berita Injil. 腓利吸引别人来到神的跟前是用真理， Dan bukan melalui mukjizat atau berlagak atau berbuat sebagai ada kuasa penyembuhan. 而不是就宣传自己好像是有医治别人的大能。 Saudara dan saudari, 弟兄姊妹们， tidak pernah ada rasul-rasul yang berjalan keliling ke desa-desa dan ke kota-kota dengan image sebagai penyembuh. 从来没有一位使徒是行走到各乡各城，来去以一个能够医治别人的身份来去宣传自己的。 Tidak kita temukan dalam kisah para rasul, ya, rasul-rasul itu berjalan keliling seperti seorang penyembuh penyakit untuk menarik orang percaya kepada Yesus. 在《使徒行传》里没有记载到有任何一个使徒是到处行走来去医治别人，这样子来吸引别人信主的。 Jadi kita harus memperhatikan sungguh-sungguh. 所以我们要认真的思考。 Kalau ada orang yang berlagak ada karunia penyembuhan yang spontan melakukannya kepada setiap orang, kita kena berhati-hati. 假如有人很自大的这样的行为，说我能够医治很多人来这样宣传的话，我们就要很小心。 Karena Simon, si tukang sihir itu memang berlagak sebagai ada kuasa penyembuh. 因为西门这行邪术的，他就是这样的妄自尊大，就说他能够医治别人的病。 Kuasanya bukan calang-calang, bukan biasa-biasa, saudara. 他的能力不是一般的。 Dalam ayat 10 menyatakan, 在第10节告诉我们， semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. 第10节有说到，无论大小都听从他，说这人就是那称为神的大能者。 Ada yang mengatakan, semua orang besar kecil itu baik muda maupun tua, baik miskin maupun kaya, pemerintah maupun rakyat. 这里无论大小，就指的是大人、小孩、年轻的、年长者，或者是领导的，或者是百姓，都听从他。 Semuanya takzub dan mengikuti dia. 这全部都受到了迷惑，这样的盲目的跟随他。 Kalau benar demikian saudara dan saudari, betapa hebatnya kuasa sihir Simon itu. 假如是这样的话，弟兄姊妹们，西门的力量是多么的大！ Dia bukan dukun atau bomoh yang biasa-biasa. 他不是普通的巫师， Mereka semua takzub dan mengikuti dia. 每一个人都很惊奇，都跟随他。 Namun pada akhirnya saudara dan saudari, 但是到了最后，弟兄姊妹们， apabila kuasa Allah itu bertembung dengan kuasa sihir, kuasa iblis itu dikalahkan. 当神的力量碰见了这个行邪术的，这魔鬼的力量就被打败了。 Filipus menghancurkan kuasa iblis. 腓利毁灭了魔鬼的力量， Roh-roh jahat
telah diperintahkan dalam nama Tuhan Yesus untuk keluar, pergi dari situ. 这邪灵已经奉主耶稣的名来去叫他们离开。 Dan banyak catatan di dalam Alkitab, ya, roh-roh jahat itu diusir dalam nama Tuhan Yesus. 在圣经里记载到很多这些邪灵都奉主耶稣的名而被叫离开了。 Selama ya Injil itu diberitakan, 当这福音在宣传的时候， iblis telah dipaksa untuk melepaskan cengkeraman dan kepentingannya atas manusia. 魔鬼被强迫来去用他的力量在这人类的身上， Sehingga mereka yang pada waktu itu telah dirasuki, mengalami gangguan, penyakit dan sebagainya, sekarang mereka sedar menjadi waras. 而那时被鬼附着的人有得到疾病的，那时候都清醒了。 Apabila orang percaya kepada Injil 就是当人开始信神的福音， dan mentaati Injil, 也顺从真理， maka roh-roh jahat itu akan keluar. 这些邪灵就会离开他们， Dan semua kecenderungan-kecenderungan yang buruk di dalam diri seorang juga akan dapat diatasi. 一个人不好的倾向也慢慢的能够摆脱了。 Sebab pada saat Allah memanggil kita, Ia memanggil kita keluar dari kecemaran-kecemaran. 因为当神呼召我们的时候，是要我们脱离这个污秽。 Allah memanggil kita keluar dari kecemaran dan pergi kepada kekudusan. 神呼召我们远离污秽而亲近圣洁。 Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7. 在帖撒罗尼迦前书第4章的第7节， 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 di sini mengatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. 帖撒罗尼迦前书第4章的第7节，神召我们本不是要我们沾染污秽，乃是要我们成为圣洁。 Jadi ini ditandai dengan pengusiran roh-roh jahat dari tubuh orang yang belum percaya itu. 所以这里是将在这个把这邪灵离开一个人来去表明。 Dikatakan roh-roh jahat itu keluar sambil berseru dengan suara keras. 说到邪灵就很大声的离开了人的身体。 Mari kita merujuk beberapa ayat Alkitab. 我们来看几个圣经章节。 Markus pasal 1 ayat 26. 马可福音第1章的26节， Di sini mengatakan roh itu menggoncang-goncang orang itu. 这里说到这个灵很强烈的摇晃一个人， Sambil menjerit dengan suara nyaring baru keluar darinya. 就很大声的才离开了这人。 Dalam Markus pasal 3 ayat 11 pula menyatakan 马可福音3章11节也说到， bila roh-roh jahat itu melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur dan berteriak. 当污鬼看见他，就匍匐在他面前喊着。 Dan dalam Markus pasal 9 ayat 26, 马可福音9章的26节， roh itu keluar sambil berteriak, 这邪灵走出来也在喊叫， menggoncang-goncang orang itu dengan hebatnya. 也抽了一阵风，很厉害的， Sehingga ya anak itu kelihatan seperti orang mati. 以致这小孩好像死了一样。 Jadi roh jahat itu apabila diusir, dia akan berteriak-teriak ya dengan suara keras. 当这些邪灵出来的时候，他们就大声的喊叫， Menandakan mereka ya takut dan sangat tidak mau keluar. 表示说他们是害怕的，也很不愿意走出来。 Sebab itu sangat bertentangan dengan kehendak mereka. 所以这与他们所要的是冲突的。 Tetapi mereka terpaksa tunduk dan mengakui kekuasaan Allah. 但是他们必须要顺从神的旨意。 Setiap kali roh jahat itu diusir keluar dari tubuh seseorang, 每一次邪灵离开一个人， ada ya paparan atau dapat dilihat ya ia akan menggoncang-goncang atau melakukan sesuatu pada tubuh orang itu. 就能够看得见他对一个人的身体抽了一阵风，很大力的。 Ini menunjukkan bahwa roh jahat itu
benar-benar keluar dari orang itu. 这也表示说，这邪灵真的离开了这人的身体， Karena roh jahat itu tidak dapat melawan kuasa Allah, 因为邪灵不能够抵挡神的能力， maka ia sedikit melampiaskan ya amarahnya itu kepada orang yang dirasuki itu. 所以他就这样的来去警告这个被敷的人身上。 Roh jahat itu marah sekali kepada Yesus karena melepaskan cengkeraman mereka terhadap orang itu. 这邪灵对神要将他们摆脱人，觉得很愤怒， Mereka menjerit dengan suara yang nyaring 他们很大声的喊叫， untuk menakut-nakuti mereka yang melihatnya 为了要让这些看见的人觉得害怕， dan membuatkan mereka itu kelihatannya menyeramkan 也让他们看起来很恐怖， untuk ya mempamerkan seakan-akan mereka itu belum ya walaupun mereka itu keluar tetapi belum ditaklukkan sepenuhnya. 也显示说，就算他们出来了，他们还是没有害怕的。 Dan mereka tentunya berharap mereka akan dapat datang kembali untuk menyerang atau merasuki orang itu. 他们希望能够再回来，再敷在那人的身上。 Jadi yang pertama kita dapat melihat daripada peristiwa tukang sihir ini menjadi Kristen ialah kuasa iblis dikalahkan. 首先，我们看得到邪术师成了基督徒的第一个事件，就是这个邪灵被神的能力打败了。 Pelajaran yang kedua, 第二个教训， tukang sihir yang menjadi percaya. 这相信了的邪术师， Mari kita melihat lebih lanjut tentang tukang sihir yang masuk Kristen ini, 我们再接下去看这成了基督徒的邪术 yang 师， telah menggemparkan seluruh kota itu. 那已经震撼整个城市的。 Pertama, Simon tukang sihir itu hebat. 首先，因为这西门这邪术师是很厉害的人， Dikatakan sudah lama dia bekerja di sana, yaitu di Samaria, dan sudah banyak menarik perhatian orang. 说到他在撒玛利亚城已经工作了很久，也成功吸引了很多人的目光。 Orang-orang di Samaria itu tertarik untuk mengikutinya dan kemungkinan sudah menjadi atau ada yang sudah menjadi murid kepada tukang sihir ini. 在撒玛利亚城的人就被他吸引了，也有可能有一些已经成为他的门徒了， Karena dia memiliki kuasa sihir 因为他有行邪术的能力， dan sudah lama atau banyak sekali keajaiban atau perbuatan ajaib yang sudah dipertunjukkannya. 而且他所行的大异能也非常多了。 Dan yang pastinya Alkitab menyatakan mereka itu menjadi takzub. 当然，在圣经里记载到他们非常的惊奇。 Nah, saudara dan saudari, 弟兄姊妹们， daripada ayat ini kita mendapati 从这圣经里我们发现到， betapa kuatnya tipuan iblis yang menggerakkan orang-orang di situ. 这魔鬼怎样欺骗这里的人是非常的厉害， Sehingga mereka sanggup untuk melayani atau melakukan kepentingan-kepentingan Simon si tukang sihir penipu itu. 甚至他们愿意为着西门这行邪术的做事情。 Sudah lama Simon itu ya melakukan sihir. 西门行邪术有很久了， Ia menjadi alat iblis untuk menghalang-halangi pekerjaan pemberitaan Injil di situ. 他变成了魔鬼的用具、工具，来去阻挡在那里的福音的工作。 Iblis memang berusaha untuk menghancurkan pekerjaan yang baik. 魔鬼是很努力的来去毁灭这个圣工， Khususnya pemberitaan Injil yang masih baru berkembang. 尤其是在刚刚发展的福音。 Contohnya dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 3. 比如说，在哥林多后书11章的第3节， 2 Korintus pasal 11 ayat 3. 哥林多后书11章的第3节， Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. 2 Korintus 11 ayat 3. 哥林多后书11章的第3节，第3节，我只怕你们的心或偏于邪，
失去那像基督所纯一清洁的心，就像蛇用诡计诱惑了夏娃一样。 Kekhawatiran Paulus terhadap iman jemaat di Korintus yang masih baru itu. 保罗担心在哥林多里的教会的信徒，因为他们还是很新。 Karena Paulus dapat melihat dengan jelas sekali usaha pekerjaan iblis untuk mengacaukan umat Tuhan. 因为保罗很清楚的看见魔鬼在那里阻挡的工作， Sama juga dengan keadaan jemaat di Tesalonika. 和在帖撒罗尼迦的信徒一样。 Kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 5. 我们看帖撒罗尼迦前书第3章的第5节。 1 Tesalonika pasal 3 ayat 5. 帖撒罗尼迦前书第3章的第5节。 Itulah sebabnya, maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. 第5节，为此我既不能再忍，就打发人去，要晓得你们的信心如何。恐怕那诱惑人的，到底诱惑了你们，叫我们的劳苦归于土然。 Seperti jemaat di Korintus, jemaat di Tesalonika juga adalah baru dibentuk ya oleh Paulus, baru berkembang. 就像在哥林多教会的信徒，在帖撒罗尼迦教会的信徒也一样，也刚刚开始发展的。 Ini merupakan kedua kalinya Paulus membicarakan kegiatan iblis ya di dalam suratnya di 1 Tesalonika ini. 这是保罗在帖撒罗尼迦的书信里面第2次提到魔鬼的作为。 Paulus sudah menyebutnya terlebih dahulu di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 18. 保罗之前在帖撒罗尼迦前书第2章的18节已经说到了。 Paulus ya percaya benar-benar akan iblis dan roh-roh jahat yang berusaha menghancurkan umat Tuhan. 保罗相信撒旦能够阻挡、能够毁灭了神的信徒。 Ironinya, 可是很讽刺的， dewasa ini banyak orang yang lupa atau tidak peduli bahwa mereka memiliki musuh yaitu iblis. 这时候还是有很多人不晓得自己有的敌人就是魔鬼。 Iblis telah berusaha untuk membuat manusia berasa dan percaya bahwa dia bukanlah lawan mereka yang sungguh-sungguh. 魔鬼让人类相信他并不是人类的敌人， Dia bukanlah musuh dan tidaklah sejahat seperti yang dikatakan. 他不是敌人，也没有别人说的那么坏。 Sehingga banyak orang yang percaya mereka boleh bergaul bahkan bersahabat dengan iblis atau roh-roh ini. 甚至有很多人相信他们能够与这些邪灵、与这个魔鬼来去做朋友。 Sehingga kan orang percaya ya tidak semua roh-roh jahat itu jahat. 甚至有人相信不是所有的邪灵都是坏的。 Sehingga banyak manusia yang mencari tukang-tukang sihir atau bomo dukun untuk mendapatkan pertolongan. 甚至所以有很多人去寻找巫师、行邪术的来去寻找帮助。 Yang kedua, 第二， tentang ya tukang sihir yang menjadi Kristen ini. 关于这邪术师成了基督徒， Dia sendiri menganggap dirinya luar biasa. 他自己也认为他自己很特殊， Dia berlagak dia seolah-olah sangat penting. 他就让自己变得很重要。 Dan memang dia berbuat sesuatu yang supaya orang berpikir sedemikian juga. 也确实的，他的行为也让别人是这么想的。 Kalau sudah begitu, maka senanglah Simon itu berbuat sesuka hatinya. 如果是这样的话，西门就很容易的可以为所欲为。 Dia ingin supaya orang menganggap dia sangat penting dan memiliki kuasa luar biasa. 他要其他人认为他很重要，也有很特殊的能力。 Saudara dan saudari, 弟兄姊妹们， kesombongan, keinginan diri, rasa diri besar, ini selalu menjadi penyebab kepada banyak kejahatan ya di dunia ini. 自大、骄傲
为所欲为，就是很多人陷入了这个恶事。 Dan yang ketiga, orang-orang memperlakukan dia seperti yang dia inginkan. 第三就是人类就把它变成了他们所要的， Dikatakan semua orang besar kecil mengikuti dia. 说到大小都跟随他， Baik yang muda, yang tua, baik miskin, kaya, pemerintah, maupun rakyat jelata. 无论是年轻的、年老的、有钱的、贫穷的、领导人或者是百姓。 Jadi kehebatan tukang sihir ini tidak boleh dinafikan, saudara. 所以这行邪术的能力是无可否认的。 Orang-orang yang mengikuti dia, yang melihat dia itu berkata, 跟随他的人、看见他的人都说， orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. 这人就是那称为神的大能者。 Kita lihatlah saudara dan saudari. 我们看弟兄姊妹们， Orang yang tidak berpengetahuan firman kebenaran. 没有真理知识的人， Mereka tanpa pertimbangan, mereka keliru. Mereka mengira pekerjaan iblis itu sebagai pekerjaan kuasa Allah. 他们不懂，没有去思考，就觉得这个行邪术的在行神的大能。 Ada yang menyangka ada hantu yang baik. 也有些人认为有好的鬼， Ada yang mengatakan ada ilmu sihir yang aliran putih, ada yang aliran hitam. Artinya ada yang baik, ada yang jahat. 也有些人认为行邪术的有行白的，也有行黑的，表示说也有分好坏。 Ada yang berkata ini ilmu yang baik. 有些人说这个是好的知识， Ini untuk penyembuhan, penjagaan diri, kekayaan dan sebagainya. 这个只是为了自己的健康，为了得到富贵，各种各样的。 Ini bukan ilmu yang untuk mencelakakan orang atau membuat orang tidak baik. 这种知识不是要让我们去让别人跌倒。 Tengoklah saudara, macam mana orang yang tidak memiliki firman kebenaran mudah dikelirukan oleh iblis. 我们来看弟兄姊妹们，没有属灵知识的人就不能够分别，也很容易的相信了这魔鬼。 Begitulah pada waktu itu saudara, ya dunia bangsa-bangsa bukan Yahudi, setan itu mereka anggap sebagai dewa. 所以弟兄姊妹们，在这个年代里，魔鬼他们就称为是这些神仙， Dewa itu pun memang tidak benar. 这些神仙是不真实的。 Tetapi ya bagi orang-orang waktu itu, dewa itu adalah sebagai Allah mereka. 但是在那时候的人，这些神仙就是他们的神。 Jadi dunia bangsa-bangsa bukan Yahudi, ya pada waktu itu ya keliru, setan itu dianggap dewa. 所以那时代的非犹太人就认为说，魔鬼就是神仙。 Begitu juga dalam kerajaan ya ataupun dalam sesuatu pimpinan atau negara antikristus. 在敌基督的国家也一样， Dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 13在启示录的13章有说到， ayat 2 hingga 5. 第2节到第5节， Ya, mereka mengikut binatang 他们跟从兽， di mana naga itu telah memberikan binatang itu kuasa 就是龙把这能力传给了兽， yang membuatkan binatang itu membuka mulutnya menghujat Allah. 让这兽能够打开嘴巴亵渎神的名， Dan banyak orang yang mengikutinya. 也很多人跟随了他。 Baik, yang keempat 第4， tentang tukang sihir yang menjadi percaya ini, sihirnya menakjubkan orang Samaria. 关于这邪术师成了基督徒，他所行的邪术让人惊奇， Mereka terpesona ya dengan sihir-sihir Simon itu. 他们对西门所行的邪术非常的着迷，很惊讶， Karena ia juga dapat melakukan banyak tanda dan mukjizat palsu. 因为他能够行很多的这些假的大能， Dan nampaknya seperti mukjizat, 看起来好像神迹， tapi yang sebenarnya bukan. 但其实并不是 Seperti mukjizat ya para ahli sihir Mesir itu. 就像这些埃及人的这些所行的邪术一样， Seakan-akan mereka juga dapat menyamai ya mukjizat yang dilakukan oleh hamba Tuhan Musa dan Harun itu. 他们所行的好像能够与这神的仆人摩西和亚伦来做比较， Tapi akhirnya mereka tidak dapat bertahan.
但是到最后他们不能够再顶下去了。 Mari kita baca dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 8. 我们看提摩太后书第3章的第8节， 2 Timotius pasal 3 ayat 8. 提摩太后书第3章的第8节， Sama seperti Yanes dan Yamres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Ayat 9. 第9节， Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yamres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Meskipun roh penyesatan itu akan dibiarkan bebas untuk sedikit waktu lamanya. 就算这迷惑人的邪灵能够暂时的是被释放， Allah akan merantainya, akan mengekang. 神会重新把他们捆绑起来。 Iblis tidak dapat menyesatkan bangsa-bangsa, 魔鬼不能够继续迷惑这个人， tidak dapat menyesatkan jemaat-jemaat lebih jauh dan lebih lama daripada yang diizinkan oleh Allah. 不能够在神的允许下迷惑更多的人， Kebodohan mereka pun akan nampak 他们的愚昧也会慢慢显露出来， bahwa mereka adalah penipu-penipu. 也就是看得到他们就是骗的， Dan akhirnya orang akan meninggalkan mereka. 而人也会离开他们， Karena mereka hanya dipengaruhi dengan sihir-sihir. 因为他们只是被邪术来去迷惑。 Seperti orang-orang yang mengikuti Simon, tukang sihir itu. 就像跟随西门的这些人一样， Kemudiannya mereka mengenal mukjizat yang benar. 后来他们认识了真正的神迹， Mereka pertama-tama mendengar kesaksian atau pemberitaan tentang Yesus daripada Filipus. 首先他们聆听了腓利来宣讲基督耶稣， Kemudian mereka melihat kehidupan Filipus dan pekerjaan Filipus. 然后他们也听见也看见了腓利所行的， Mereka dapat melihat dengan jelas mukjizat yang dilakukan oleh Filipus itu adalah datangnya dari Allah. 他们清楚地看见腓利所行的神迹是来自于神， Dan ada perbezaan dengan perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Simon melalui sihir itu. 这和西门所行的邪术是有差别的。 Akhirnya saudara dan saudari, tukang sihir yang hebat itu masuk Kristen. 最后弟兄姊妹们，这个厉害的邪术师就成了基督徒。 Betapa kuatnya kuasa Roh Kudus itu bekerja. 这圣灵的工作是何等的大！ Oleh kuasa Roh Kudus membawa mereka percaya kepada Yesus. 圣灵的能力带领了他们成了基督徒。 Roh Kudus, roh kebenaran, roh kemuliaan ada pada kita. 圣灵这个真理的灵有在我们当中， Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 14. 就像在彼得前书第4章的14节， 1 Petrus pasal 4 ayat 14. 彼得前书第4章的14节， Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. 14节，你们若为基督的名受辱骂，便是有福的，因为神荣耀的灵常住在你们身上。 Jadi sekalipun kita perlu menderita bagi Tuhan, 就算我们要为神而受苦， kita tidak akan dipatahkan karena roh kemuliaan ada pada kita. 我们并不会失败，因为神的灵有在我们里面， Bukan roh najis atau roh jahat yang mendiami banyak orang. 不是污秽的灵，不是邪灵， Mereka berada dalam cengkeraman iblis. 他们在魔鬼的掌权下， Tetapi kita berada dalam naungan Tuhan. 但是我们就在神的隐蔽下。 Jadi melalui pekerjaan Roh Kudus yang bekerja menyertai firman itu, 所以有圣灵与这福音的同工， orang-orang yang sudah ditawan oleh iblis, dirasuk oleh iblis itu dapat ditundukkan dan percaya kepada Kristus. 这被魔鬼掌权的这些人已经变成了基督徒。 Janganlah berharap kepada manusia. 所以不要对人有指望。 Simon si tukang sihir yang hebat itu pun akhirnya tunduk dan menjadi Kristen. 这多么厉害的邪术师西门，最后也成了基督徒。 Pelajaran yang ketiga 第3个教训， yang dapat kita belajar melalui peristiwa
tukang sihir yang masuk Kristen ini, 就是我们从这邪术师成了基督徒来学习。 setelah kita percaya, haruslah dilanjutkan dengan penyempurnaan rohani. 在我们信主了以后，要做好灵修。 Dari peristiwa bertobat dan percayanya Simon ini, 从西门相信而悔改的过程， kita dapat melihat betapa pentingnya kita menghasilkan buah kebenaran. 我们能看见能够结出好的果子是多么的重要， Buah yang sesuai dengan pertobatan. 是合乎悔改的果子。 Kita berubah dari kehidupan yang lama, yaitu yang buruk, yang gelap itu, kepada terang hidup yang baru. 我们从过去黑暗的生活转为光明的生活。 Kita mendapat pengajaran daripada sikap Simon setelah dia masuk Kristen. 我们从西门成了基督徒过后的性格而学习到， Pada lahirianya, Simon itu begitu bersemangat, begitu giat. 表面上西门是非常的热心。 Nah, di dalam ayat 6, ya, ayat 7, ayat 12, Simon mendengar. 在第6节、第7节，这里有说到西门听了， Kemudian dikatakan ia melihat. 然后他看见， Kemudian dia percaya. Ayat Rahot. 13. 13节他相信了， Kemudian dia dibaptis. 他受了洗， Dan kemudian dia mengikuti Filipus. 然后就常跟随腓利。 Namun hakikatnya kepercayaannya itu belum bertumbuh, belum lagi ke peringkat iman. 但是确实上他的信仰没有成长，没有达到有信心的地步。 Banyak pemercaya tetapi tidak semuanya beriman. 有很多信徒，但不是每一个都有信心。 Ternyata Simon dia belum mendalam dalam pengertian kebenaran dan belum baik rohaninya. 所以确实西门在属灵知识上还没有得到长进，也没有做好灵修。 Jadi setelah dia masuk Kristen, perbuatan atau sikapnya itu belum sesuai dengan Injil. 所以当他成了基督徒过后，他的行为并没有与福音或者真理合乎。 Ini dapat dilihat dia hendak membeli kuasa Allah itu dengan uang. 我们怎么看得见呢？因为他要用钱买神的大能， Jadi nampaknya dia belum paham ya firman yang diajarkan oleh rasul-rasul. 看来他还没有真正明白到这使徒所传的真理。 Di ayat 13 ya, Kisah Para Rasul 8 ayat 13, Simon itu takzub melihat mukjizat yang dilakukan oleh rasul-rasul. 使徒行传8章13节，西门就看见使徒所行的大能，觉得很惊奇。 Ada kemungkinan besar inilah yang telah menarik Simon dari awal untuk memeluk Kristen. 很有可能这就是能够吸引西门变成基督徒的因素。 Dan sudah tentu karena ilmu sihirnya telah dikalahkan oleh kuasa Allah. 也当然，因为他行邪术的能力被神的能力打倒了， Bisnisnya runtuh. Dia tidak lagi mendapat keuntungan. 他的生意失败，也赚不到任何利润。 Tetapi dia berpikir lain pula. Dia ingatkan kuasa itu boleh dibeli dengan uang. 但是他有另外一个想法，他认为这大能够用钱买。 Ini tidak menghairankan ada pada pikiran Simon itu. 这对西门来说是不是奇怪的事？ Karena dia mendapatkan ilmu sihirnya pun dengan belajar dan dibeli. 因为他所行的邪术的能力也是学习买来的。 Jadi disitulah nampak ya dia belum memahami sedalam-dalamnya firman Tuhan. 所以这里看得到，他并没有深入了解神的道理。 Nampaknya dalam hatinya itu juga masih ada ketamakan. 看来他的心还是有贪念的。 Mengapa dia mahu ya membeli kuasa itu? 为什么他要买这个大能呢？ Sudah tentu ya dengan mendapatkan kuasa itu dia dapat kembali seperti dahulu ya melakukan perbuatan ajaib itu dan mendapatkan uang. 当然，当他得到了这大能过后，他又能够像从前一样的行这个神迹，也能够赚取钱。 Dia tidak mengerti ya setelah dia percaya masuk Kristen dia harus menyangkal dirinya ya dia berubah daripada hidup yang lama. 他不了解，当他相信了神，成了基督徒，他要离开过去的生活， Dia menawarkan uang kepada rasul-rasul. 他就向使徒给了钱给他们。 Apakah dia ingat rasul-rasul itu tamak akan uang? 难道他认为使徒是贪钱的吗？ Sedangkan sesungguhnya rasul-rasul itu mereka telah meninggalkan segala sesuatu
untuk mengikuti Yesus. 切实上，这些使徒是放下了所有来跟从主耶稣的。 Hati Simon masih mau dipuja, ya, masih mau disanjung dan dihormati seperti dulu. 西门的心还是很想要被崇拜，好像以前一样被人尊敬的感觉。 Jadi jelas sekali bahwa Simon itu belum dibaharui batinianya. 所以西门心灵上还没有重新得新， Dia sudah menjadi Kristen, 他已经成为了基督徒， tetapi dia harus melanjutkannya dengan penyempurnaan rohani. 但是他需要持续下去，就是要做好灵修的工作。 Penyempurnaan rohani memerlukan usaha yang berterusan dan gigih. 灵修的工作需要持续的用功， Janganlah bangga dan megah dengan masuknya seorang dukun atau seorang tukang sihir menjadi Kristen. 不要因为一个邪术师成了基督徒就觉得很骄傲， Melainkan bangga ataupun gembira dengan pembaharuan yang terjadi dalam hidup orang yang menjadi Kristen. 而是要为了一个成了基督徒的人，他的生命生活上得到了改变而觉得骄傲。 Demikianlah saudara dan saudari perkongsian ringkas firman Tuhan berkenaan dengan tukang sihir yang masuk Kristen. 所以弟兄姊妹们，这就是简短的分享，说到邪术师成了基督徒。 Seterusnya kita sekali lagi memuji Tuhan 接下来我们要再一次的唱诗， dengan kidung bilangan 294. 我们来唱诗294首294. ，294首。Tuhan memanggilku agar hampiri Dia, menyuruhku lekas tobat dari kefasikan. Tuhanku datang menghampirimu, bersihkanlah hatiku di dalam darah-Mu. Walau aku lemah, Dia selalu membantu, bersihkan segala dosaku agar tak bernoda. Tuhanku datang menghampirimu, bersihkanlah hatiku di dalam darah-Mu. Tuhan telah berjanji akan berikan berkat, asal ku yakin dan taat, pasti diselamatkan. Tuhanku datang menghampirimu, bersihkanlah hatiku di dalam darah-Mu. Nugrah penebusan sungguh mengherankan, Allah kurniakan anaknya agar ku ke surga. Tuhanku datang menghampirimu, bersihkanlah hatiku di dalam darah-Mu. Silakan duduk. 请坐。 Kita mengakhiri, menyempurnakan kebaktian kita dengan sekali lagi kita sujud berdoa. 我们再以祷告来结束这次的聚会。 Kita mendoakan
ya seperti biasa semua saudara dan saudari kita tidak kira berada di mana. 我们和以往一样，为无论在何地的弟兄姊妹祷告。 Mohon Tuhan terus membimbing, menaungi, menjauhkan segala hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita. 我们求神继续看顾带领大家，愿我们都远离不好的事情。 Biarlah pandemik ini akan berakhir dengan segera. 愿这疫情能够很快的过去。 Kita mendoakan kerja-kerja suci dalam gereja. 我们为教会里的圣工祷告， Biarlah segala aktiviti ibadah kita dapat berjalan sepenuhnya ya dalam keadaan yang lancar. 愿我们能够重新恢复和以往的聚会能够顺利的进行。 Dan biarlah keadaan terus pulih semakin baik. 也愿现在的情况逐渐的变好。 Baik, mari kita sehati kita sujud berdoa. 我们同心跪下来祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Tuhan Arya. Arya. Haleluya. Arya.
Syukur puji Tuhan, kebaktian kita pada kali ini sampai di sini. 感谢主，我们这一次的聚会到此。 Semoga Tuhan terus memimpin semua saudara dan saudari di mana-mana saja berada. 愿神继续的祝福无论在何地的弟兄姊妹们。 Tuhan memberkati semua. Jumpa lagi. Haleluya. 愿神祝福各位，我们平安再见。